Didik TV KPM. Jadi macam yang Ustaz bagi tahu tadi, jika soalan takrif mesti ikut buku teks. Mesti ikut buku teks. Azhar mesti ikut buku teks. Cuma kalau jawapan-jawapan yang lain itu untuk selamat ikut buku teks. Ikut ayat buku teks. Kerana skema memang menggunakan ayat-ayat dalam buku teks sahaja. Buku teks sahaja. Jadi kalau ada sekiranya apa yang kita faham kita nak tulis boleh, tak salah, tetapi kurang tepat. Kurang tepat. Lebih tepat kalau nak markah penuh mesti menggunakan ayat-ayat dalam buku teks. Jadi tidak dapat tidak hash tadi kena hafal. Kena hafal. Kena hafal. Yeah. Okey, saya sambung ya Azhar. Silakan Ustaz. Okey. Jadi mal farku. Bila sebut soalan mal farku, ustaz sarankan, ustaz cadangkan jawablah dalam bentuk jadual. Jawablah dalam bentuk jadual supaya kita pun faham, pemeriksa pun faham. Senang nak tanda. Jawab dalam bentuk jadual. Sama ada jadual dalam bentuk macam ini, dia tanya mal farqu al-qiraat al-Imam Hisham wa Ibnu Zakwan. Maknanya Hisham baca macam mana, Ibnu Zakwan baca macam mana untuk kalimah fazadahum kila. Okey, ini satu lagi bentuk, maknanya bentuk jadual. Sama ada kita nak buat daripada tepi ataupun daripada atas, bergantung kepada kepakaran pelajar lah. Okey, seterusnya kam aujah. Soalan yang seterusnya kam aujah. Kenapa Ustaz merahkan dekat sini? Kerana kadang-kadang pelajar terlupa menjawab soalan untuk kam ini. Dia hanya jawab soalan untuk wa uzkurha sahaja. Jadi kam ini kalau 3 maknanya jawab dulu salasah. Maknanya jawab dulu untuk soalan kam ini, seterusnya barulah jawab wa uzkurha. Jadi kita kena tengok, baca betul-betul soalan. Apa yang soalan minta, kena faham. Okey. Seterusnya, okey, ini apa yang Ustaz nak bagi tahu, iaitu contoh kata soalan ini had aujah al-qiraat li Imam Hisham fi ma ya'ti. Okey, fazadahum, okey baca fathahlah. Okey, yakzibun. Yakzibun kena huraikan. Kena huraikan, tulis maknanya dhammuriya wa fathul kaf wa tasydid azal. Dia baca yukazibun. Hisham baca yukazibun. Yakzibun tapi dia baca yukazibun. Sekiranya anak-anak pelajar, anak-anak murid tidak tahu nak tulis baris depan. Baris depan tak ingat mulia. Boleh tulis kalimah yukazibun dan kita bariskan. Bariskan insya-Allah, maknanya boleh diterima. Boleh diterima. Dan ada juga perkataan-perkataan lain seperti yukhadiun, yakhda'un, yukhadiun, maknanya boleh juga. Dan adalah benda-benda lain lagi, alaihim jadi alaihum, maknanya kita matikan, boleh menggunakan kalimah, boleh tulis kalimah. Kalau kita tak pandai nak tulis iskan mim apa semua, jadi boleh tulis kalimah. Okey, arif al-lughah wa istilahan. Ini ustaz nak bagi tahu macam tadilah. Maknanya tulis lughah, tulis istilahan. Maknanya susunan biar cantik, biar betul. Jangan dalam bentuk ayat. Okey, wajah qiraat. Bayin wujuh al-qiraat inda Imam Qalun An-Nafi' wal Imam Ibnu Katsir. Okey, ini soalan yang pernah ustaz bagi kepada anak-anak didik ustaz dekat sekolah. Tapi ada anak-anak yang keliru. Sebut Qalun An-Nafi', maknanya kita nak Imam Qalun. Qalun ni perawi kepada Nafi'. Jadi kita nak Qalun ni. Bukan kita nak Qalun seorang, Nafi' seorang, Ibnu Katsir seorang. Bukan, 3 kat sini. Maknanya 2 sahaja. Jadi cara susunan jawapan dia pun kalau boleh, maknanya biar cantik. Kalau boleh buat jadual dalam bentuk jadual. Kalau tak boleh, susun elok-elok. Imam Qalun baca macam mana, Ibnu Katsir baca macam mana. Okey, yang ini ini ustaz nak bagi tahu kadang-kadang soalan. Kadang-kadang soalan dia datang dengan dia tanya, dia bagi wajah saja, dan dia minta kita datangkan kalimah. Minta datangkan kalimah. Ada yang dia bagi kalimah, dia minta kita datangkan wajah. Apa dia?
Ini soalan macam ni memang selalu ada. Jadi kita kena tengoklah, kena tengok dalam buku teks pun ada. Senang je, sepatutnya buka saja buku teks tingkatan 5 ataupun 4 tu, tengok dekat bahagian belakang tu, yang kita dah baca tilawah dalam kelas tu. Maknanya kita akan jumpa jawapan-jawapan dia. Okey, yang ni bayin aqsam al-waqfu. Okey, ini cara susunan. Maknanya tulislah nombor, Jangan jawab dalam bentuk poin ataupun direct saja ayat. Jawab dalam bentuk poin. Ini pun saja sama je, maknanya tulis susunan. Okey, kenapa tidak dapat A+? Kenapa tidak dapat A+? Yang pertama kerana tak faham istilah soalan. Qiraat tidak mantap, tidak hafal ta'rif, tidak menguasai bahasa Arab. Macam mana kita nak A+? Macam mana kita nak A+? Okey, jadi tidak faham istilah-istilah soalan. Istilah-istilah soalan inilah antaranya ratib, ikhtar. Maknanya ini istilah-istilah yang biasa. Tapi kalau kita tidak faham apa istilah dia, apa maksud dia, apa makna dia, macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Jadi kena faham. Yang senang saja, yang ringkas saja. Okey, istilah-istilah qiraat. Istilah qiraat kena faham, kena tahu. Isba' itu apa? Tawassut apa? Qasar apa? Isba' baca 6 harakat. Baca panjang. Tawassut 4 harakat. Qasar 2 harakat. Jadi kena tahu. Contoh dia apa? Isba'. Contoh dia wa ala absarihim. Maknanya panjang. Tawassut 4. Jadi kena tahu isbat alif. Contoh dia apa? Isbat alif. Maliki. Hazaf alif. Maliki. Ini semua kita kena tahu. Cari semula istilah-istilah qiraat dan tengok apa dia contoh dia. Okey Okey, ini tidak hafal ta'rif. Ini ta'rif. Ta'rif ini kena hafal. Macam tadilah yang Ustaz bagi tahu, maknanya wajib hafal. Wajib hafal. Ini pun ada dalam buku tingkatan 4. Ada. Kena cari dan tengok hafal. Okey, tips belajar maharat. Guna buku teks. Buat latihan, semak nota dengan guru darakan, belajar berkumpulan, bincang soalan peperiksaan bersama guru, tasmik hafalan, latihan menulis jawapan. Kena buat betul-betul, kena belajar. Kalau boleh buat latihan menjawab soalan dengan betul. Dengan betul. Cari soalan lepas 2019, jawab mengikut susunan yang betul supaya anak-anak terbiasa menjawab. Jangan jawab yang tadi yang Ustaz ceritakan, bahagian alif tu sebab apa? Sebab di sekolah biasanya dia jawab dalam kertas soalan. Bila jawab dalam kertas soalan, jadi terbawa-bawa dalam peperiksaan yang sebenar. Dan Ustaz, kalau kita tengok penekanan kepada hafalan tu sangat-sangat penting tadi Ustaz. Betul. Hafz an Asim tadi itu sangat-sangat penting. Hafalan Ustaz sebut tadi, hafalan, bisa hafal, bisa amal, kemudian fokus, dan juga insya-Allah kita akan kuasai ataupun skor dalam SPM A+ ataupun A. Baik Ustaz. Betul. Saya difahamkan Ustaz nak buat satu gerakan sikit Ustaz. Ya betul. Boleh Azhar? Okey, boleh Ustaz. Sebagai penutup, pembakar semangat untuk murid-murid kita dekat luar sana yang sedang menonton, yang mana dah dapat teknik-teknik penting daripada Ustaz Joe kita. Silakan Ustaz, macam mana gerakan ni Ustaz? Okey, gerakannya bila saya sebut SPM, anak-anak di rumah pun boleh buat. Tepuk 3 kali. Okey. Bahu kanan kiri 3 kali, kanan 3 kali, tepuk paha 3 kali. Saya akan tanya, sebut boleh. Ustaz akan tanya siapa boleh, saya boleh, kamu semua boleh lakukan. Boleh Azhar? Kita lakukan. Boleh Ustaz, jom. Okay. Saya minta izin berdiri boleh Ustaz? Okey, boleh, silakan. Baru bersemangat sikit Ustaz. Okey, semangat sikit Azhar. Okey, baik. Okey. Kita buat sama-sama Ustaz. Okey, jom. Okey. SPM. Boleh. Siapa boleh? Saya boleh. Kamu semua boleh lakukan, insya-Allah. Itu dia baik. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Joe atas penerangan, pembongkaran teknik-teknik untuk maharat Al-Quran kertas 2 yang paling penting. Adik-adik semua, murid-murid yang sedang menonton pada ketika ini, fahami Al-Quran, anda sukses dalam peperiksaan. Dan sebagai akhir kata Ustaz, sebagai akhir kata mungkin sedikit rumusan ataupun pesanan Ustaz untuk murid-murid kita dekat luar sana Ustaz, insya-Allah. Okey. Akhir kalam daripada Ustaz itu, masa tetap berjalan walaupun jam terhenti. Kena faham jam walaupun terhenti, masa tetap berjalan. Okey. Jangan malas untuk berjaya.
berusaha terus berusaha, tiada kejayaan tanpa kesungguhan. Gagal itu biasa, terus berusaha barulah luar biasa. Didik TV KPM